السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله وما أسمك. الحمد لله القائل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita terus bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga kita mendapat manfaat serta pengajaran daripada inti khutbah.
yang disampaikan pada hari ini. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan tajuk khutbah Murabbi Insani Generasi Luhur Budi. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, murabbi dalam Islam membawa maksud yang luas melebihi tahap muallim. Konsep murabbi merujuk kepada pendidik yang bukan sahaja mengajarkan sesuatu ilmu, tetapi dalam masa yang sama mendidik rohani, jasmani, fizikal dan mental anak didiknya untuk menghayati dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Tanggal 16 Mei setiap tahun telah ditetapkan sebagai tarikh sambutan Hari Guru di seluruh negara. Ia bertujuan menghargai jasa dan pengorbanan para guru sebagai murabbi ummah, sekaligus pewaris tugas para rasul terdahulu. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 151 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu, yakni Nabi Muhammad, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu daripada amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Kerjaya sebagai seorang guru bukanlah mudah, kerana golongan ini memikul tanggungjawab besar untuk mendidik anak-anak menjadi insan yang berguna. Mereka mempunyai jiwa untuk menyalurkan ilmu kepada anak muridnya yang terdiri daripada pelbagai ragam dan latar belakang. Kasih seorang guru terhadap anak muridnya ibarat kasih ibu bapa kepada anak-anak. Guru juga sentiasa bersedia mengulur bantuan kepada anak didiknya tanpa mengira masa dan tempat. Sehubungan itu, sambutan ini adalah bagi mengenang jasa guru yang banyak menabur bakti bagi pembangunan insani rakyat di negara ini. Dalam konteks pendidikan negara kita yang tercinta, sastrawan negara almarhum Datuk Osman Awang pernah mengungkap bait-bait kalimah melalui sajak beliau yang menyanjung tinggi budi mulia dan khidmat para guru. Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, medan pendidikan semakin teruji dengan perkembangan teknologi yang bersifat dinamik, terutamanya apabila melibatkan media sosial yang sukar dikawal. Implikasi media sosial ini jika tidak diurus dengan bijaksana akan cenderung kepada perbuatan negatif dalam kalangan penggunanya. Oleh itu, guru perlu bersedia dan membimbing murid untuk menggunakan teknologi agar seiring dengan nilai akhlak. Guru membentuk jiwa, memugar potensi anak bangsa. Kasih sayang seorang guru memberi bimbingan secara berterusan kepada murid tidak dapat diganti dengan teknologi. Justru guru sebagai seorang pendidik yang membantu untuk pembentukan pribadi dan jati diri anak murid ke arah yang baik, hendaklah bersedia untuk mengadaptasi pengetahuan teknologi agar seiring dengan tuntutan semasa. Cabaran ini perlu disahut oleh guru dengan hati yang terbuka. Penambahbaikan diri perlu ditingkatkan oleh guru, terutamanya dari segi akhlak dan adab, ilmu pengetahuan, sifat ihsan serta integriti dalam setiap tindak tanduk yang dipersembahkan, khususnya kepada murid dan amnya kepada masyarakat. Dalam masa yang sama, menjadi suri teladan agar dapat dicontohi oleh anak bangsa dalam pelbagai aspek yang menuntut kepada fungsi dan peranan sebagai seorang guru. Setiap langkah, setiap tingkah laku guru sentiasa diperhatikan oleh segenap masyarakat. Oleh itu, guru mestilah menghindarkan diri daripada terlibat dengan anasir-anasir yang boleh mencemarkan imej seorang guru. Guru berjiwa pendidik
perlu mempercayai bahawa ilmu mesti dicari secara sukarela dan berterusan untuk membentuk kepribadian, perwatakan serta profesionalisme seorang guru. Dalam konteks ini, guru berjiwa pendidik hendaklah memahami tugas dan tanggungjawab secara profesional dan terperinci. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam Islam, orang yang paling utama atau bertanggungjawab dalam mendidik adalah ibu bapa. Untuk itu, ibu bapa adalah pendidik yang utama dan juga yang pertama dalam diri seorang insan itu. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani." Yang bermaksud, tidaklah dilahirkan seorang anak itu melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua ibu bapanya yang bertanggungjawab menyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah, ibu bapa tidak boleh melepaskan tanggungjawab mendidik anak-anak kepada guru semata-mata. Ibu bapa amat berperanan penting dalam pembentukan sasiat anak-anak dari kecil sehingga dewasa. Didiklah anak supaya menjadi generasi yang bertakwa, luhur budi, berakhlak mulia dan menjadi umat Islam yang berjaya di dunia dan di akhirat. Muslimin yang berbahagia, ruang lingkup sistem pendidikan tidak hanya terhad di sekolah sahaja, namun ia meliputi pelbagai fungsi dan peranan. Sekolah ialah tempat untuk anak-anak menuntut ilmu dan pengalaman yang bermakna. Seterusnya diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, sokongan ibu bapa, penjaga dan masyarakat kepada guru sangatlah diharapkan bagi memastikan hasil pembelajaran tersebut dapat membentuk arah anak yang baik dan cerdik serta terdidik dengan akhlak yang terpuji. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum." Muliakanlah anak-anakmu dan perulakanlah adab mereka. Riwayat Ibnu Majah. Antara adab yang boleh diterapkan dalam diri anak-anak kita ialah mengingatkan mereka supaya memberi salam apabila bertemu, menjaga adab semasa bergaul dan membantu rakan-rakan yang dalam kesusahan. Biarlah kita bersusah payah pada saat ini dalam mendidik anak-anak agar kita dapat merasai kemanisan di penghujungnya bab kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi merealisasikan hasrat kita bersama, sokongan dan dukungan daripada anggota masyarakat terhadap guru menjadi kayu ukur kejayaan sesuatu bangsa dan tamadun. Jatuh bangun sebuah tamadun itu berpaksikan kepada nilai ilmu pengetahuan dan adab yang ada pada diri insan. Apabila setiap anggota masyarakat mengambil peduli hal ehwal pendidikan anak-anak, maka perkara yang positif jugalah yang akan terhasil. Sebagai contoh, ada pihak-pihak yang berusaha untuk merangka aktiviti-aktiviti bagi memupuk minat dan kemahiran anak-anak. Sudah pasti yang meningkatkan nilai kematangan dan keyakinan diri anak-anak untuk menghadapi realiti kehidupan pada masa yang akan datang. Lebih-lebih lagi jika program berkenaan dilandaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya." Oleh yang demikian, untuk menyeru sidang jemaah sekalian, marilah kita mengangkat martabat guru dengan mengamalkan apa-apa yang diajar, memberi kepercayaan yang jitu serta mendoakan kesejahteraan mereka agar keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa memayungi hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah sekali lagi hati menyeru seluruh umat Islam
supaya menghayati beberapa pengajaran yang memberikan panduan untuk kehidupan kita. Yang pertama, umat Islam adalah menghormati dan mendorong para murabbi dalam menyampaikan ilmu bagi membentuk generasi yang berakhlak mulia. Seterusnya, menyumbang kepada masyarakat yang bertamadun, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu bapa perlu memastikan kesinambungan pengajaran terhadap anak-anak yang diajarkan di sekolah untuk diperhatikan di rumah atau di mana sahaja bagi memberi nilai tambah kepada proses pembentukan akhlak dan jiwa anak-anak. Yang ketiga, umat Islam adalah bersedia menyokong dan berganding bahu bersama murabbi bagi mewujudkan generasi yang berpengetahuan, berketerampilan, berdedikasi dan berupaya menjadi pelapis kepada pimpinan negara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم. Tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin, yakni yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Surah Al-Imran ayat 79. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان الشرف الدين ابن شاء الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاء الحاج. اللهم علي بالعون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد السنغور تنقو أمير الشاه ابن سلطان الشرف الدين ابن شاء الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد.
Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujianmu yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, dari buruknya takdir dan dari kegemiran para musuh atau ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang kau berikan, dari berubahnya kesehatan yang kau kurniakan. Lindungi negeri kami dan dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya Engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami pada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan keberanian dan melaksanakan keadilan melandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.